Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita pasal hukum menutup aurat ni kan, ia merupakan pelajaran daripada pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah tingkatan 5, bahagian pengajian Al-Quran, bab yang ke-6. Okey, sebelum kita teruskan dengan lebih lagi, mari kita dengar sikit ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum menutup aurat. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Okey, kita terus kepada sebab nuzul ayat. Ayat ini diturunkan bertepatan dengan kisah Asma binti Abu Bakar. Okey, Asma ni anak kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Masa Asma jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memakai pakaian yang sangat nipis. Lalu Rasulullah SAW pun terus bersabda yang bermaksud, "Wahai Asma, sesungguhnya perempuan yang telah datang haid tidaklah boleh dilihat kecuali ini." Rasulullah SAW pun mengisyaratkan kepada muka dan juga tangan. Okey, kita teruskan kepada intisari ayat. Ingat ni, Allah mewajibkan kepada orang Islam, lelaki mahupun perempuan, supaya memelihara aurat dan mengawal pandangan daripada perkara yang tidak diharuskan, bertujuan untuk menjaga kehormatan diri masing-masing. Perempuan Islam juga tidak dibenarkan menunjuk-nunjuk perhiasan mereka kepada lelaki ajnabi. Okey, ajnabi tu apa? Ajnabi tu maksud dia ialah orang asing, bukan makhluk asing. Okey, kita masuk kepada pengertian aurat. Okey, semua orang tahu aurat tu apa kan? Aurat tu merupakan satu kewajipan. Kalau tak tutup, dapatlah dosa kan? Okey, betul. Ia memang betul. Aurat dari segi bahasa ialah sesuatu yang mengaitkan. Dari segi istilah pula, ia merupakan bahagian tubuh badan seseorang yang wajib tutup dan dilindungi daripada pandangan bukan mahram atau ajnabi. Okey, ini merupakan gambaran pakaian menutup aurat yang betul. Okey, kita terus kepada hukum menutup aurat. Okey, hukumnya adalah wajib bagi lelaki dan perempuan untuk menjaga kehormatan diri dan juga memelihara pandangan orang lain. Okey, contohnya kalau kita payung aurat kan kat orang, lepas tu orang tengok aurat kita, maknanya orang tu pun akan dapat dosa juga. Seterusnya, batas aurat. Okey, seperti mana yang kita tahu, aurat lelaki ialah daripada pusat hingga lutut. Manakala aurat perempuan pula ialah keseluruhan tubuh anggota badan kecuali muka dan tangan. Okey, kalau batas aurat lelaki ni, perempuan mahram, perempuan bukan mahram
dan juga perempuan bukan Islam. Batas aurat lelaki ialah di antara pusat dan lutut. Okey, batas aurat perempuan pula, lelaki mahram contohnya suami, ialah di antara pusat dan lutut. Kalau lelaki bukan mahram atau lelaki perempuan bukan Islam, batas aurat perempuan ialah keseluruhan tubuh badan kecuali muka dan tangan. Okey, ada 3 poin lagi nak disebutkan ialah sebab diwajibkan, hikmah diwajibkan dan juga pengajaran ayat. Okey, kita pergi kepada sebab diwajibkan menutup aurat dulu. Okey, sebab diwajibkan ialah saya bagi 3 kat sini. Iaitu yang pertama, sebabnya ialah menjaga dan memelihara kehormatan, kesopanan dan maruah diri. Yang kedua, menghindarkan diri daripada terjerumus ke arah perbuatan maksiat. Dan yang ketiga, membezakan kepribadian orang Islam dengan orang bukan Islam. Okey, hikmah diwajibkan pula. Yang pertama, memuliakan manusia sebagai makhluk yang paling istimewa. Selain itu, membentuk diri manusia supaya menjadi insan yang beradab. Seterusnya, dapat mengelakkan diri daripada sebarang fitnah. Okey, poin yang terakhir adalah pengajaran ayat. Okey, pengajaran pertama. Ingat ni, wajib bagi setiap Muslim menutupi aurat mereka. Yang kedua, berhias hanya untuk suami, isteri dan mahram saja. Dan yang terakhir, orang lelaki dan perempuan yang mengawal lihatan daripada perkara haram adalah orang yang mendapat kemenangan di dunia dan di akhirat. Okey, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk anda semua. Kesimpulannya di sini ialah kita sewajarnya hendaklah menjaga aurat kita daripada pandangan orang lain. Mak ayah kita dah ajar kita supaya menutup aurat, kita tutuplah aurat. Takut nanti dekat padang mahsyar nanti, bila mak ayah kita dah nak masuk syurga dah, selangkah lagi nak masuk syurga, ditarik balik kerana gagal mendidik anak, menjaga dan memelihara aurat. Yang ni yang kita takut sangat ni. So itu saja. Sebelum habis, saya nak tegaskan sikit kat sini. Pada mana yang masih berdegil lagi yang tak nak tutup aurat tu, kasih geng keranda angkat lah.